Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan kita. Pernah tak anda rasa macam terperangkap? Terperangkap dalam satu situasi di mana tak kiralah apa pun keputusan yang anda buat, semuanya nampak salah. Hari ini, kita akan rungkai macam mana sebenarnya kita boleh hadapi keputusan moral yang betul-betul rumit menggunakan pandangan falsafah yang mendalam. Okey, jom kita selami topik ni sama-sama. Cuba bayangkan satu situasi yang mustahil, macam dilema mengerikan dalam Sophie's Choice tu. Anda terpaksa pilih antara dua nyawa dan setiap pilihan tu pasti akan bawa penderitaan. Macam mana kita nak buat keputusan dalam keadaan macam ni? Bolehkah kita cuma bersandar pada hukum alam atau ikut sahaja senarai peraturan yang ketat? Atau adakah ia menuntut sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada diri kita sendiri? Untuk cari jawapannya, inilah agenda perjalanan kita hari ini. Kita akan melihat dilema moral moden, memahami naturalisme, konsep etika kepribadian mulia moral, kepribadian mulia intelektual, dan akhirnya mewajarkan dilema tersebut. Bahagian 1, dilema moral moden, kawasan kelabu etika. Bahagian 2, memahami naturalisme, sains dan moraliti. Jadi, bila berdepan dengan dilema yang mustahil, ke mana biasanya kita cari jawapan? Selalunya, kita akan berpaling kepada sains. Ini membawa kita kepada teori pertama. Bolehkah dunia semula jadi yang boleh diukur ini beritahu kita apa yang betul dan salah? Inilah yang dipanggil sebagai teori naturalism. Dalam etika, teori ini secara asasnya mengandaikan bahawa apa-apa yang baik atau betul boleh dikaitkan terus dengan perkara-perkara dalam dunia semula jadi kita. Contohnya, seorang utilitarian mungkin akan cakap yang kebaikan tu adalah keseronokan. Ahli evolusi pula mungkin kata kebaikan tu adalah kelangsungan hidup. Daya tarikannya memang nampak jelas kan? Sebab ia tawarkan satu cara yang sangat objektif dan berasaskan fakta untuk ukur moral kita. Yalah, tak kesenang kalau etika ni kita anggap je macam satu cabang biologi atau fizik. Tapi, nanti dulu. Sumber teks kita menekankan satu amaran penting daripada ahli falsafah G.E. Moore melalui apa yang beliau panggil sebagai kesesatan naturalistik atau naturalistic fallacy. Moore berhujah, kita tak boleh sekadar ambil fakta, macam proses evolusi atau rasa gembira, dan terus samakan 100% dengan maksud kebaikan. Fakta tu cuma menceritakan apa yang sedang berlaku, sedangkan moral adalah tentang apa yang patut berlaku. Jadi, alam semula jadi tak mampu nak bekalkan kita satu buku panduan moral yang mutlak. Bahagian 3, konsep etika kepribadian mulia, fokus kepada watak. Memandangkan alam semula jadi tak boleh bagi kita senarai peraturan, poin yang paling penting di sini ialah kita kena ubah pandangan kita. Selamat datang ke teori etika kepribadian mulia. Ini adalah satu tradisi kuno yang bermula sejak zaman pemikir seperti Aristotle lagi. Dalam sumber kita, kepribadian mulia atau virtue ni didefinisikan sebagai kecemerlangan mendalam yang kekal dalam diri seseorang. Ia bukan setakat buat baik sekali-sekala tau. Ia perlukan dua benda, motivasi yang betul dan kejayaan yang berterusan. Pendek kata, ia macam satu kemahiran praktikal yang menyatukan keseluruhan watak anda. Bahagian 4, kepribadian mulia moral, kawalan emosi dan hidup. Teori ini sebenarnya berdiri atas dua tonggak. Jom tengok tonggak pertama, kepribadian mulia moral. Anda boleh bayangkan ni macam persediaan fizikal dan mental seorang atlet profesional sebelum masuk ke padang. Ia bertindak sebagai kemahiran untuk hidup. Teks kita dengan teliti terangkan macam mana kepribadian ini berfungsi mengawal emosi seseorang secara progresif. Maksudnya, ia adalah keupayaan anda untuk latih kemahuan dan ketakutan anda supaya anda dapat rasakannya pada tahap yang sederhana. Tak terlalu ekstrim, tak juga terlalu pasif. Matlamat akhirnya, untuk arahkan emosi yang stabil ni demi kesejahteraan orang lain dan juga diri sendiri. Bahagian 5, kepribadian mulia intelektual, pencarian kebenaran. Kekuatan emosi je tak ke mana kalau tak ada strategi. Ini bawa kita kepada tonggak kedua yang bertindak macam taktik perancangan kita. Sekarang, apa yang betul-betul menarik tentang kepribadian intelektual ni ialah ia tak sasarkan tindakan semata-mata, tapi ia sasarkan kebenaran. Ia adalah keupayaan minda macam pertimbangan yang tajam, kefahaman kritis dan kebolehan menakul. Kalau kepribadian moral tu adalah enjin, kepribadian intelektual ni pula adalah steering yang pastikan kita sentiasa berada di landasan fakta yang lurus.
Di sini kita nampak perbandingan yang sangat ketara. Walaupun kedua-duanya berbeza, satu kawal perasaan untuk hidup secara praktikal dan satu lagi cari kebenaran melalui bukti, ia sebenarnya sangat berkait rapat. Nak kembangkan minda dan intelek kita selalunya perlukan disiplin moral. Contohnya, kita terpaksa buang sifat tamak atau bias kita supaya minda kita betul-betul bebas untuk menilai fakta dengan jujur. Dan ini dengan cemerlangnya menggambarkan macam mana kedua-dua konsep ni dipetakan. Di satu sisi, kita ada nilai moral macam kejujuran, keadilan dan sifat pemurah. Di sisi yang satu lagi, kita ada nilai intelektual macam ketabahan minda, keberanian untuk persoalkan benda yang salah dan kecekapan kumpul bukti. Teks falsafah yang padat tiba-tiba jadi sangat mudah nak faham bila kita tengok ia sebagai dua set alat yang saling melengkapi di dalam kotak alatan seorang insan yang mulia. Bahagian 6. Mewajarkan dilema, menyelesaikan konflik. Okey, secara teorinya kita dah faham, tapi macam mana semua ni nak berfungsi kat dunia nyata? Mari kita balik kepada dilema mengerikan yang kita sebut di awal tadi. Kunci utama untuk selesaikan konflik itu ada pada satu perkataan Yunani, phronesis, atau kebijaksanaan praktikal. Ia umpama jambatan kukuh yang sambungkan intelek dan moral. Teks sumber kita sebut, orang yang bijak secara praktikal akan gunakan phronesis ni untuk lalui pilihan rumit bila senarai peraturan yang biasa gagal berfungsi. Memang tak ada kira-kira matematik untuk dilema sebenar. Yang ada cuma kebijaksanaan mendalam daripada watak yang dah terlatih. Jom kita tengok macam mana proses ni digerakkan langkah demi langkah bila seseorang berdepan dilema. Pertama, mereka guna sisi intelektual untuk kumpul dan kenal pasti semua fakta dengan jujur. Kedua, mereka beralih ke sisi moral pula untuk tenangkan rasa panik atau takut mengawal tindak balas emosi secara berhemah. Selepas dua benda ni teratur, barulah mereka melangkah ke depan untuk buat tindakan yang difikirkan paling beretika. Ini sebenarnya bahagian yang paling penting dan realistik. Dalam dilema yang betul-betul berat, macam Sophie's Choice, mungkin langsung tak wujud jalan penyelesaian yang happy ending. Malah, orang yang berkepribadian mulia mungkin terpaksa buat keputusan yang sangat menyakitkan, tinggalkan parut dalam hati dan tak ada sesiapa pun yang akan bersorak berikan tepukan. Tapi etika kepribadian mulia ni mengajar kita bahawa keputusan tu, walaupun perit, adalah penyelesaian terbaik sebab ia didorong oleh kebijaksanaan dan watak diri, bukannya diserahkan buta-buta pada nasib. Pada akhirnya, ia membawa balik kepada diri kita sendiri. Kita mungkin jarang berdepan hidup atau mati, tapi kita sentiasa buat keputusan hari-hari. Jadi, cuba tanya diri anda, bila anda terperangkap dalam dilema kerja atau peribadi, kepribadian mana yang paling anda kurang? Adakah keberanian intelektual untuk mengakui fakta sebenar atau kekuatan moral untuk berdiri teguh dan laksanakan apa yang anda tahu adalah betul? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam sesi penerangan ini.